wa ta'ala dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis majlis kita panggil majlis ilmu. Kata Nabi SAW, "Iza marartum biriyadil jannati farta'u." Bila kamu melalui satu jalan, kamu tahu ada majlis ilmu, farta'u, hendaklah kamu duduk dengar dalam majlis ilmu tersebut, insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian lepas kitanya. Pengajian lepas kitanya mengenai haid, bab haid. Jadi umumnya bila sebut mengenai ilmu fardu ain bagi perempuan, maka kalaulah kita ambil contoh mudah dulu, kalaulah suami isteri ni baru nikah kata kira dah. Bila dia nikah ataupun dia lama dah nikah pasangan saat ni, isterinya wajib tahu ilmu fardu ain di dia. Antaranya ilmu mengenai bab darah. Tiba-tiba dia tak tahu nak ayat masalah hukum dulu. Tiba-tiba dia tak tahu lepas bila dia tak tahu, suamilah kena ajar. Tu. Dia pun tanya abang dia, "Abang lagu mana abang?" Tu. Abang dia pun tak tahu juga. Tu maka wajib bagi perempuan saat ni keluar rumah pergi majlis-majlis ilmu untuk lepas fardu ain dia. Maka ahli isteri wajib pergi, ahli suami wajib suruh, ahli suami harai lagi, ahli suami kalau lah dia kata dia tak suruh bini dia pergi, saya dia buku halal pasal dia panggil, saya bini dia ni tubik luar, boleh. Dengan syarat dia tubik pergi ngaji bakhid, dia balik ajar bini dia, boleh juga. Tapi kalau tak bolehnya dia lari bini dia, apa dia nak ajar, dia pun tak pandai juga. Dia pandai main WhatsApp kat TikTok tak boleh. Maka walaupun suami dia lari, wajib bini dia saat ni pergi, dan tak dosa bila bini dia tubik untuk pelesar ilmu fardu ain di dia. Itu dia. Laginya bila sebut bakhid, bab darah ni, darahnya ada berapa jenis orang puai darah dia? Tu kena bahas soal itu warna darah. Ni orang tanya, dia pun panggil dah kalau sampai saat ni atau dia panggil silap panggil ubat. Bila sebut darah wanita ni ada berapa jenis darah orang puai? Bukan warna darah. Adanya orang lelaki berapa? Soalan dia ni, bila sebut darah, berapa ada darah di perempuan? Itu warna darah saudara. Tiga ke empat? Kalau tiga ke dia tiga. Kalau empat ke dia empat. Hei, wiladah. Dia apa? Istihadah. Darah suci. Darah ke darah suci? Istihadah. Maksudnya kalau kita sebut darah tadi kita tak faham lagi. Tak faham lagi. Istihadah, ada 5 je dia. Sudahlah. Okey, bila sebut darah di perempuan ni ada 3 je. Haid. Asal bacanya haid. Tapi orang sebab lidah kita ni tak biasa guna huruf ha pedah. Contoh kita sebut ni jagalah hari sebutnya nama andanya, nama ambonya Haris. Jagalah sebut Haris, jagalah sebut Haris. Gitu ya. Sebab lidah kita ni tak biasa dengan huruf ha pedah tak ni. Maka kita sebut haid biasa, haid. Asalnya haid. Okey, bila sebut darah wanita 3. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Apa habis sebut saat ni wiladah ni, darah ke tak wiladah? Wiladah bukan darah. Tu dia. Darah di perempuan 3 saja. 3 jenis saja. Haid, nifas, istihadah. Lepas tu wiladah. Kalau kita orang kampung kat dengar orang tua nak sebut darah wiladah. Itulah. Kita panggil orang tua saat ni tak faham. Walaupun dia hidup makin garis pada kita dulu pun, garis dia tu tak masing lagi pada garis kita. Tu. Jadi wiladah ni bukan darah.
Wiladah ni apa? Wiladah tu daripada walada yuladu maulud. Wiladah ni beranak. Jadi wiladah ni bukan darah. Wiladah ni seseorang wanita melahirkan anak tu dipanggil wiladah. Maka kita kena faham molek, di perempuan hanya ada 3 jenis darah sahaja. Wiladah bukan darah. Wiladah tu beranak. Tu dia. Okey lagi. Sebelum kita masuk mengenai haid, nifas, istihadah, kita panaskan lagi. Okey. Saya sebut royah, gapo dia definisi dah. Okey, apa makna haid? Sekali lagi, gambar-gambar. Biar kita orang lelaki ni boleh hajar bini, tak payah tubik rumah. Kadarnya duduk dalam rumah kita ajar. Bola sekebab besar ke? Ajar. Tu dia waklai tu. Okey, gede haid ni. Okey, haidnya kena pada darah dah. Darah damun. Tak si tulis kau orang perempuan Boleh buat turun kan? Tak boleh. Lihat tu, saya nak turun. Boleh turun. Buat turun tak apa. Mungkin 2-3 minggu lagi nak perhabis bab ni. Sebab dianya ulama sebut 3 jenis ilmu yang payah. 3 jenis ilmu yang payah. Pertama ilmu faraid. Ilmu cara basah atau saka payah. Payah bukan payah sangat. Kalau kita mengaji Allah Ta'ala boleh ya. Ilmu bab faraid. Yang kedua ilmu bab masbuk muafiq. Ramai lagi orang bayar dia tak tahu dia tu gapi status dia. Dia panggil status dia tu status gapo, sama ada dia masbuk atau dia muafiq. Ni ramai kita tahu juga. Di antara ilmu yang susah. Susah bukan susah sangat kalau kita mengaji mudah ya. Yang ketiga ilmu bab haid, bab darah perempuan. 3 ni ilmu ulama sebut min ghawamidi ilmil, daripada ilmu yang payah-payah. 3 antaranya ilmu bab haid, ilmu bab dipanggil bab darah perempuan. Boleh minum air ni? Soda. Halal. Cuma yang tak letak sini ke? Tak ada ke tu? Apa kita minum air? Belajar dengan siapa? Minum mati. Belajar dengan siapa? Belajar dengan siapa ni? Hukum tu mati ni. Belajar dengan siapa? Saja nak tanya. Sebab bila belajar nak tanya bila nu tu mati. Nanti jawab bila nu mati. Baik tak tahu dah. Tak tahu. Itulah lihat. Selingnya bila nu mati tahu ke buat kita bila nu mati? 2000 berapa dia mati? Okey, orang puan ni kena ngapa ni bagi takrif bahasa Arab. Paling gua hit nifas istihadah tak faham, tak tahu bahasa Arab tak apa. Yang penting hit tu penting. Al-haidi. Haidi. Apa haidi? Damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi ana ngapa tak kau bertanya ngapa fil hadis kenapa pun kena berdekat di sini.
damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi fil halis sihah sihah fi awqatin maksusatin damun jibillatin yakhruju, dia keluarnya min aqsa rahimil mar'ah. Apa damun? Damun tu darah. Jadi bila sebut haid kena pada darah. Damun jibillatin, darah tabiat, darah semula jadi. Yakhruju, darah saat itu dia keluar min aqsa, daripada pangkal rahim. Kalau dalam kitab ni aku ia tunjuk gambar. Ia tubiknya di ujung, daripada hujung pangkal rahim. Bila dia tubik saat ni? Fi halis sihah, pada keadaan perempuan saat ni sihat. Dengan makna darah orang perempuan yang keluar haid, dia tu sihatlah. Fi awqatin maksusah, pada tempoh-tempoh yang tertentu. Tu bukan tubik sokmo bukan baik tu dah lah. Jadi nak ayatnya dia ni darah dia pula keluarnya min aqsa, daripada hujung pangkal rahim. Yang ketiga dia tubik saat ni dalam keadaan perempuan tu sihat. Dengan makna bukan darah penyakit, bukan luka. Contoh orang perempuan jalan-jalan gebuk kena mari rahim dia saat ni, kena bantu kau darah tu bukan. Walaupun tubik darah saat ni tubik ku rahim bukan. Dia nak ni dalam keadaan sihat. Fi awqatin maksusah, pada tempoh yang tertentu. Okey. Panas sikit lagi. Main panah-panah bila nak ni habis ni. Okey, paling sikit hit berapa hari? Okey, 24 jam ataupun 1 hari. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Kalau sebut 15 tak tepat. Nak tepatnya 15 hari dan malamnya, ataupun 15 hari, 15 malam. Pada standardnya, kebiasaan bagi perempuan haid lama mana? 3 tahun? Berapa? Seminggu ataupun disebut dalam kitab-kitab fiqh 6 atau 7 hari itu kebiasaan. Ataupun 5 hari. Okey, apa beza dia dengan darah nifas? Apa beza dengan darah nifas? Orang lelaki sekali apa dia dulu? Apa darah nifas? Nak nikah sangat. Tak apa aja dulu, salah pun tak apa. Dia nifas ni. Orang pergi dia nifas. Apa nifas? Kalau tak disebut nifas, mungkin mengaji dah 2 minggu dah tak silap anak. Kalau tak disebut, jangan jadi perempuan lah. Isi bawah agama lah. Dia nifas. Nifas kena pada darah juga. Darah, nifas darah. Okey, darah yang keluar daripada rahim perempuan setelah sempurna kosongnya rahim, tu darah nifas. Dengan makna bila perempuan saat ni wiladah, bila perempuan saat ni beranak, sama ada anak seorang, anak kembar, tak kira. Apa dia nifas? Darah, kena pada darah. Darah yang keluar setelah sempurna kosongnya rahim. Contohlah kembar 2 orang, tubik seorang, lepas tu tubik pula seorang. Maka tubik yang kedua, saat 2 orang kembar tubik, lepas kosong rahim saat daripada budak ataupun contoh lekat lah, tubik budak 2 orang dah, lekat tangan duduk gini. Contoh. Maka dari itu tu tidak dipanggil nifas lagi, melainkan tubik belaka daripada tu. Sebab tu disebut sempurna kosongnya rahim. Tu dia.
Jom sikit supaya tak ngatur dah. Okey, habis. Jadi beza dia darah lah kau. Tapi beza dia darah nifas, dia keluar daripada pangkal rahim. Adapun nifas, dia keluar daripada adna rahimil mar'ah. Ataupun pada kita dia disebut hujung juga. Tu mudah ginilah kita bahannya. Darah haid keluar di ujung bagi rahim perempuan. Darah nifas dia keluar di permukaan awal rahim perempuan. Dia beza. Contohlah, kita sebut mulut kita ni. Kalau kita nak kata darah nifas tu dia keluar kat tekuk ni. Tu. Kalau rahimnya tu kat tekuk ni, keluar darah. Contoh kita batuk darah. Adapun nifas ni dia keluar di kawasan bibir ni. Bibir darah, bibir luka, tubik darah. Tu mula faham. Okey ya. Habis dah tu, wiladah kena tahu wiladah tu bukan darah, wiladah tu beranak. Okey, masuklah kita pada pengajiannya hari ni, istihadah. Okey, istihadah. Istihadah tu apa istihadah? Orang lelaki boleh ayat ke istihadah? Darah penyakit. Okey, umumnya perempuan bukan semua mengalami istihadah. Pani kita ayat takrif lebih kurang. Cumanya pada akhir-akhir zaman ni berlaku dengan pelbagai makanan daripada bahan kimia, bergantung juga dengan sebab pemakanan, dengan sebab kesihatan perempuan saat ni. Itulah disebab antara beberapa sebab, faktor pemakanan, faktor kesihatan perempuan, maka timbullah istihadah. Itu kebiasaannya lah. Sebab banyak sebutnya sebab pemakanan lah. Itu istihadah ni. Bila sebut istihadah kena kepada darah juga. Okey, baru ni nya kalau kira kita nak caranya hari ni nak cara pasal mengenai dengan dengan dipanggil haid yang bergantung dengan 7 keadaan. 7 keadaan haid perempuan. Cumanya bila bodoh kendi kita 2 butir 3 butir kita tu, kita tidak akan boleh masuk bab pembahagian darah haid keadaan dalam keadaan istihadah, melainkan kita kena betul-betul faham apa makna istihadah. Bila kita faham makna istihadah, barulah kita boleh beralih kepada subjek ataupun topik seterusnya, 7 pembahagian haid dalam keadaan istihadah. Maka kena learn, kita kena kemah dulu makna istihadah. Itu paling banyak dia dan sebagainya. Lupa saat ni. Paling sikit nifas berapa? Paling sikit nifas. Saat ni haid paling sikit 1 hari ataupun 24 jam. Paling banyak haid 15 hari 15 malam. Okey, paling sikit nifas berapa? Orang lelaki. Paling sikit nifas. Tak kalau nikah dah ada anak, mesti dia kena tahu lebih kurang. Berapa? Tak boleh nikah lagi setahun ini. Kena ngaji lagi je. Okey, nifas paling sikitnya berapa? Dia panggil 1 lahzah. 1 lahzah tu bahasa Arab, bahasa Melayunya 1 saat. Tu nifas. Apa nifas? Darah yang keluar setelah sempurna kosong rahim. Bila kosong rahim, darah tu berkali dengan budak, habis. Tu 1 saat. Qadar 1 lahzah. Paling sikit nifas. Nifas kena pada darah. Paling banyak darah nifas? Berapa? Paling banyaknya 60 hari. Paling banyak nifas. Paling sikit 1 lahzah 1 saat. Paling banyak nifas, darah nifas 60 hari. Ghalib kebiasaan? Kebiasaannya 40 hari. Itu dia. Cuma tak boleh kita sebut gini. Kalau sebut gini salah. Nifas berapa hari? Nifas 40 hari. Salah. Nifas kena sebutnya jelas. Paling sikit 1 lahzah 1 saat. Paling banyak 60 hari. Ghalib 40. Ghalib 40 boleh jadi 41, boleh jadi 42. Siapa paling banyaknya? 60 hari 2 bulan kita panggil. Okey, boleh. Lalu ni kita nak cara pasal istihadah. Istihadahnya
Kalau nak tulis ataupun nak supaya saya tak ada masalah. Istihadah pada syaraknya darah penyakit yang keluar ia darah ni daripada hujung urat di bawah rahim perempuan. Sekali lagi, istihadah ni darah juga, tapi dia tu dipanggil darah penyakit. Ataupun nama glamour dia darah fasad. Darah fasad, FASAD, fasad. Apa fasad? Bahasa Arab, bahasa Melayunya rosak. Darah rosak. Nah, jadi nama dua lah dia ni. Dia ada dua IC dua. Lepas dia bandar di atas panjang, dia masuk Thailand. Buat IC dua. Tu dia. Jadinya darah tu nama dua lah. Yang dia ada dua IC. Darah istihadah bagi panggil, darah fasad pun sama. Tu. So kita ada IC dua. IC mega. Okey, darah penyakit yang darah saat ni darah penyakit yang keluar ia darah saat ni daripada hujung urat di bawah rahim. Kalau kita nak looking takut jadi menyapu pula tak payahlah. Dia hujung rahim ada satu urat di tepi saat ni. Dia tu di hujung urat dalam rahim saat ni. Tu. Maksudnya apa? Maksudnya nifas, istihadah semuanya kesimpulan keluar daripada rahim. Walaupun dia keluar daripada rahim, bukan lubang yang sama ataupun bukan urat yang sama. Tu dia. Supaya kita faham, dia tempat lain-lain. Walaupun satu tempat tapi lain-lain. Sebab ni, sebab mulut kita ni makharijul huruf. Huruf hijaiyahnya ada 29 ataupun 28. Hurufnya tu lain-lain lah. Tu fa, tu di bibir. Panggil mim, tubik di bibir. Kok lain tubik di bukit di bibir. Itu ayatnya walaupun dari mulut belakang, tapi tubiknya di tempat yang berbeza. Sama juga nifas istihadah, dia tubik pada tempat yang berbeza walaupun dari rahim belakang. Tu boleh. Okey. Darah penyakit yang keluar ia daripada hujung urat di bawah rahim perempuan di dalam masa lain daripada masa sebanyak-banyak haid dan lain daripada masa sebanyak-banyak nifas. Tu dia. Jadi istihadah ni kita nak kenal mana dia. Dia ni adalah yang dia keluar darah saat ni di masa yang lain selain daripada masa sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jadi darah haid ni dia keluar selain daripada sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas. Fahamnya gini. Darah istihadah dia keluar, kita kasih mudah dulu sekali lah, dia tubik menjangkau sebanyak-banyak haid dan dia keluar juga menjangkau sebanyak-banyak nifas. Contoh kalau nifas 12 hari, dia tubik sampai dia tubik lagi hari yang ke-21. Contoh mudah. Ataupun haid paling banyak 15 hari 15 malam. Hari yang ke-12 tubik lagi haid darah. Tu. Maka darah saat ni tu kita kecek mudah dulu. Darah tu ada darah istihadah. Tu ada darah haid dan pada masa yang sama ada darah istihadah. Tu dia. Lepas tu dia boleh kena beza pula dengan dia panggil dengan warna saat ni. Tu darah hitam. Kalau darah hitam dengan kuning contoh, maka darah hitam tu darah haid, kuning tu bukan haid. Dia cara bab dia. Tu dalam bab 7 pembahagian darah haid yang keluar dalam keadaan istihadah. Sama ada ia keluar saat ni mengiringi darah haid. Dengan makna darah haid tubik, lepas darah haid dia tubik sekali, mengiringi sekali ataupun tiada ataupun tidak mengiringi darah haid. Tu. Dan kata setengah ulama istihadah itu darah yang berhubung ia dengan darah haid. Tu ulama sebut setengahnya dia berhubung sekali, dia follow back. Contoh kita panggil follow back dah lah. Gitu mudah. Maka ulama sebutnya khilaf ulama dalam bab lafaz. Ada ulama kata ni khilaf dah. Ada ulama kata istihadah bukan darah fasad. Tapi ulama setengah masyhurnya disebutnya darah haid, darah istihadah tu darah fasad dah. Tu. Maka bila khilaf
Dia panggil khilaful ummati rahmah. Khilaf umat aku ni rahmah. Bila rahmah kita nak ikut mana tak ada masalah. Contoh dalam bahik lah. Bahik, contoh perempuan sana dia bagi hik. Dia bagi hik. Bila dia bagi hik, maka dia berhenti dah hik. Dia berhenti dah hik, tapi dia tak mandi lagi. Tak mandi agak hadah besar dia sana. Suami pun nak belayar, suami nak guna operasi. Contoh. Jadilah ke mana? Maka ulama sebutnya, kalau dia belayar dengan bini dia dalam setubuh dengan bini dia dalam keadaan maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebab masa tu bini tengah, dia bagi tengah datang haid. Tu. Adapun dia panggil dia ni berhenti dah haid tapi tak mandi lagi, lorak nak belayar tu, maka ulama sebutnya makruh. Makruh dipanggil belayar dalam keadaan ombok. Tak boleh. Boleh hukumannya bini mandi dulu. Sebab tu dalam kitab fiqh sebut boleh sekali lagi. Kalau haid perempuan dalam keadaan haid, setubuhnya haram. Adapun isterinya berhenti dah haid tapi tak mandi lagi, setubuh masa tu bini tak mandi, tak agak hadah mandi biasa, tak ada masalah. Tak mandi agak hadah haid sana, maka hukum dia makruh bagi suami setubuh. Tu dia. Maka bila perempuan dia berhenti haid, tertubik dah, masuk tanda, ambil kapal. Jangan kapal royal lah, kapal agak mahal sikit. Masuk dalam farah dia tu, buat tubik, tak ada tanda darah. Tu maka berhenti dah darah dia. Bila berhenti darah, tu dia masih lagi tak boleh buat benda-benda yang dia panggil, benda yang dia boleh buat lain daripada haid. Melainkan dua kali yang dipanggil boleh di dia. Boleh di dia pun, bukan di dia juga. Dua kali dia niat untuk puasa esok hari boleh, walaupun tak mandi lagi. Tak mandi lagi ni contoh, Isa berhenti dah haid, tak mandi lagi, esok nak puasa, dia niat puasa, aku puasa esok hari pada bulan Ramadan, sah, boleh puasa. Yang kedua, dua niat, orang lain tak boleh. Pergi Quran, baca Quran, agak hadah tak boleh dipanggil baca Quran, pergi Quran dan sebagainya tak boleh, semaya dan sebagainya. Melainkan dua. So, dia panggil apa saat ni? Panggil apa? Niat puasa. Yang keduanya adalah untuk suami tolak dia. Bukan tolak rumah tangga, tolak untuk suami tolak. Tu. Sebabnya tolak isteri dalam haid, hukum dia haram tapi sah. Hukum haram dia lain dah. Kalau perempuan haid, dia semaya dia haram dan tak sah. Ada perempuan haid, dia suami dia cegah saat ni, talak tuki dia sebut. Suami dia tu orang Arab, talak tuki, aku tolakmu. Tu. Maka dia hukum suami dia tolak dia saat ni hukumnya haram tapi sah, jatuh satu talak. Tapi kalau bab semaya saat ni, dia semaya tu haram dan tak sah. Perbuatan semaya bagi perempuan haid tu dia panggil tak sah, lagi pula haram. Ada pun dalam bab tolak tu haram tapi sah. Dengan makna sah tu jatuh tolak. Tu dia. Boleh? Tak ingat lagi dia nak sebut tadi. Tak ingat, biarkan ia berlalu. Okey, sambung lagi. Bermula istihadah itu hadas yang sentiasa nak bandingnya, seperti kemih. Kemih ke kemih kita ni? Kemih ni dalam bahasa Arab panggil silsil baul. Bahasa Melayu kita nya dedah, kecil dedah. Kemih tak ada bahasa mana ni. Okey. Jadi kemih ni ada berlaku. Mungkin dia orang lelaki berlaku, mungkin dia orang perempuan berlaku. Kalau dia panggil kecil dedah di lelaki, dia panggil silsil baul. Kalau kecil dedah di perempuan, dipanggil silsil kemah. Silsil baul, yalah, silsil kemah. Silsil kemah dia panggil. Bukan kemah keming best dedah, dia panggil kemah. Jadi orang lelaki kalau dia dedah,
kita kasih mudah istilah, tutup pahit titik lagi. Tu contoh kalau ada pahit sini, contoh lah tu. Okey, maka dipanggil dia ni lah ke mana? Hukum dia. Orang yang dipanggil dalam bahasa dipanggil mustamiran, yang sentiasa berterus, iaitu dipanggil air kecil dia. Tu silsil baul bagi lelaki, silsil kemah, bukan kemah ni dah. Silsil kemah bagi perempuan yang kecil dedah. Contoh, nauzubillah ni. Sebab tak ada ubat, tak ada spare part. Kalau pahit boleh pergi beli spare part dah. Di hardware tu murah ya. Tukar ke? Kita kemah ada masalah lah. Kalau kita ni kena bom lah. Antaranya ubat lah. Boleh-boleh ingat ni ubatnya. Kalau orang lelaki kecil dedah, orang perempuan kecil dedah, dia cari betik, ambil batai betik tu. Ambil batai betik tu, rebus dia, minum air. Tu orang tua-tua lah, dia panggil petua. Setengahnya jadi. Tu dia. Habis. Jadi nak banding istihadah dengan silsil baul, kecil dedah orang lelaki, silsil kemah, kecil dedah perempuan lah ke mana? Ataupun wadi. Tu wadi ni dia wadi, bukan Ustaz Wadi Anwar. Tu lain. Ni wadi. Dia wadi. Cepat nak habis masa ni. Dia wadi. Dia tiga beza kan? Wadi, mazi. Wadi, yang kedua mazi, yang ketiga mazi. Orang lelaki sorry, ke dia wadi? Selain daripada Ustaz Wadi Anwar tu ke dia? Ada pak? Nak balik dah ni? Ke dia wadi? Air yang keluar tak dulu buat ni. Jam dah 5 minit lagi tengok masa kita. Cepat. Mungkin 3-4 minggu lagi kita nak buat habis bahik ni. Air. Okey, air wadi, air yang keluar. Air yang keluar setelah kepenatan bekerja. Air wadi. Air wadi ni air yang keluar setelah kepenatan bekerja. Jadi di lelaki di perempuan sama. Contoh dia lelaki dia jogging ke, ataupun dia main apa ke, dumbbell ke, ataupun dia tak kira dia buat kerja berat, dia nukir ke, kebiasaannya bila badan letih, tu biasanya kita ubi air wadi. Kalau kita pakai boxer ke pakai lavender, dia akan lekat situ. Dan air wadi ni najis. Bila najis, kalau semaya tak tukar ataupun tak basuh, semaya tak sah. Apa? Dia menanggung najis. Batu orang lelaki kena beringat, pada orang lelaki kena beringat, bila dia kerja berat dan sebagainya, kalau nak semaya zuhur tu, kalau boleh basuh dulu depan boxer dia, ataupun tukar pakai kain black card. Nak kena beringat ni. Sebabnya takut tak sah. Tu. So, ada perempuan, dia sama dia kerja penat juga lah, kerja berat dan sebagainya, akak bagai-bagai berat lebih kurang tu, keluar air wadi. Air wadi, air yang keluar setelah kepenatan bekerja. Hukum dia najis. Dan warna dia warna apa? Pink ke orange? Mana dia? Warna air wadi. Ada kalah. Warna apa? Warna dia putih jernih. Putih jernih. Tu air wadi. Okey, pergi kepada air mazi pula. Air lain. Warna dia lain, warna dia. Okey, air wadi, air yang keluar setelah kepenatan bekerja. Biasa dia akan menempel, melekat di pakaian dalam kita lah. Boxer ke,
Apa lagi tak kira lah. Okey, warna dia nya warna putih jernih. Adapun mazi, apa dia mazi? Air yang keluar, dia panggil sebelum keluarnya mani. Air mazi keluar sebelum keluarnya air mani. Dia sama warna. Ini sama dua ni. Wadi dengan mazi. Mazi sama. Mazi dia sama putih. Putih jernih juga. Kita kecek moderat dia ni pelincik lah. Pelincik. Okey, mazi dia keluar sebelum keluar mani. Fungsinya sebagai pelincik kita panggil. Okey, yang ketiga air mani. Air mani keluarnya ada beberapa syarat dia nak panggil dia air mani. So dia warna putih susu. So dia panggil nak air mani. Yang kedua dianya keluar dia dalam keadaan memancut. Pancut kita panggil. Dua. Ni dia panggil syarat dia. Keluarnya memancut. Dan ketiga, keluar dia diselangi dengan rasa enak ataupun sedap. Tiga. Dan yang keempatnya, dia panggil suka orang lelaki. Biasa tu. Okey. Yang keempat, dia bila kering, bau dia seperti apa bila kering? Dia beza bau, dia kering dan dia basah. Okey, kalau kering dia bau serupa telur kuning. Okey, telur kuning. Adapun bila dia kering dia bau serupa tepung yang diuli. Tepung yang diuli. Biasa dia tepung ke bagi kita buat roti. Tu. Bila dia kering dia bau serupa tepung yang diuli. Bila dia basah dia bau serupa dia panggil telur. Bau telur, hanyir kita panggil. Dan syaratnya lagi bila dia orang panggil bila dia kita panggil keluar, dianya ada bekas. Adapun mazi wadi dia tak macam mana sebab dia putih jernih. Adapun mani dia bekas di pakaian kita. Tu. Dan dia mani bukan najis. Adapun wadi dengan mazi najis. Bila najis maya dengan pakaian saat ni, hukum dianya dia panggil tak sah semaya sebab apa? Sebab menanggung najis. Adapun mani contohlah, contoh mudah ni dia panggil nak cerita faham. Contohlah maninya tubik, orang lelaki contoh. Maka dia pun kesak dengan baju dia. Contoh dia kesak dengan baju. Maka orang pun besok ni nak sunat buat ni contoh. Dia pun pakai. Dia pakai dia semaya. Semaya dia tak email lah. Contoh misalnya kau sudah tu, baju bukan kesak mani saat ni. Sah tak maya? Sah. Sebab apa? Sebab dia bukan najis. Nabi pun disebut dalam sirahnya Siti Aisyah putih bekas, dia panggil bekas panggil air mani sana. Putih sebab dia kering jadi boleh putih ya. Maksudnya kalau pakai yang saat ni kena mani, mayanya sah sebab dia bukan najis. Adapun wadi dengan mazi ni dia najis. Tu najis kena ingatlah. Kalau kita kerja begak, kerja ni biasa orang kerja lah. Kerja begak kalau boleh kena ingatlah. Bawa kabel kat kau ataupun tukar ataupun basuh balik kau bahagian hadapan roliknya lah. Okey. Kalau disebut dalam hadisnya Nabi satu kali lalu di dua kubu. Lalu di dua kubu Nabi sebut. Nabi dengan sahabat lalu di kubu Nabi sebut, inna ahadahumal, dia panggil la yu'adziban. Nabi sebutnya dua di kalangan kubur ni sedang diazab. Pas sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah sebab yang menyebabkan mereka ni kena azab? Nabi sebutnya wahidam minhuma, satu daripada kubur ni la yastabra minal baul. Mereka saat ni tak istibra. Istibra ni bahasa Melayu kita berdehem. Orang lelaki kalau orang perempuan kena berdehem. Sunat kita berdehem supaya apa? Supaya
mari lewat tu nak dia email benar tu. Situ duduk benar. Jadi kita bila tak tahu, kita akan salah. Kita kata apa? Kita kata tu email apa mari lewat aku mari setia awak. Apa tu? Kita jahil. Kita jadi musuh kepada apa yang tahu. Kita tu email malik-malik kita salah tu email. Mari apa lewat tu email aku pun tak email. Contoh. Betul ke tak kita? Salah kita ke betul tu email? Betul kita ke betul tu email? Nak rayaknya salah kita. Walaupun kita mari awak, sunat kita mari awak sebab kita makmum. Tu email sunat mari lewat qada nak baca khutbah sebab dia tak sunat dah tahiyatul masjid. Dia sunat tahiyatul khutbah ataupun tahiyatul khatib. Bagi jemaah yang tidak jadi untuk email, dia sunat mari awak untuk tahiyatul masjid. Tu dia nak ayat dia. Nak ayat banyak kau kita tak tahu dan kita jadi musuh kepada apa yang kita tak tahu. Pada kat tu lagi ni dah. 3-4 minggu lagi lah kita buat habis ni. Nak puasa kita masuk buat puasa pun tak. InsyaAllah deh. Sebab ambung ngaji kita ni pun kalau ambil sejih lah. Kalau ambil setiap hari dah. Nak ayatnya lama. Kalau ambil sehari kita ambil 2 je dah. Ambung habis dalam masa 3 bulan. 2 je sehari. Bagi kita nak habis dalam masa je. Ke mana? Itulah kita kau-kau. Pelan-pelan kayu kita makan. Hashtag pelan-pelan kayu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.